Selamat datang ke channel Cik Genas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kepada sesi pembelajaran kita secara atas talian. Okey, terlebih dahulu saya nak ingatkan supaya semua untuk isi kehadiran pada pautan Google Form yang telah pun dipost dekat dalam Google Classroom. Okey, sila semak Google Classroom masing-masing. Okey, kelas kita akan bermula pada jam 2.30 petang hingga tamat 3.30 petang. InsyaAllah kita akan buat beberapa aktiviti, antaranya kita akan cuba mempelajari tajuk, tajuk yang baru, iaitu tajuk bab yang ke-6, bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, insyaAllah hari ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita di bawah tajuk bab yang ke-6. Okey, di bawah tajuk bab yang ke-6 iaitu bentuk muka bumi. Untuk makluman, bab yang ke-6 dan juga bab yang ke-7 nanti akan ada kesinambungan. Yang mana bab yang ke-7 iaitu sadiran yang terdapat di Malaysia tu nanti kita akan dia adalah merupakan salah satu subtopik, salah satu subtopik di dalam bab yang ke-6. Yang mana nanti dalam bab yang ke-6 ini saya akan kurangkan dari segi penerangan terhadap satu subtopik iaitu sadiran. Kita akan fokus kepada 3 bentuk muka bumi yang ada dekat dalam bab yang ke-6 ini. Okey, kalau tiada apa-apa kita teruskan kepada objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran untuk tajuk bab yang ke-6 iaitu bentuk muka bumi di Malaysia. Tajuk bab yang ke-6 ni kita belajar hanya di Malaysia sahaja. Yang mana tajuk yang lebih kurang sama kita akan pelajari iaitu bentuk muka bumi Asia Tenggara. Okay, tapi untuk hari ini kita akan fokus kepada di Malaysia sahaja. Okay, kita lihat kepada standard pembelajaran 6.1 hingga 6.3. Okay, untuk hari ini insyaAllah kita akan go through kepada 6.1 sahaja. Okay, tak boleh nak banyak-banyak, kita cuba habiskan untuk yang ini sahaja dahulu. Okay, 6.1 menyatakan 4 bentuk muka bumi di Malaysia. Okay, kalau sempat kita akan cuba masuk kepada 6.2 iaitu menentukan lokasi bentuk-bentuk muka bumi. Teruskan kepada sesi pembelajaran kita. Kita tengok dahulu kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia. Okay, saya skip dahulu yang tadi sebab yang tadi tu fokus dia adalah di dunia. Okey, kita lihat kepada pengenalan bab yang ke-6. Okey, menjadikan negara kita istimewa berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Yang mana kita sedia maklum banyak bentuk muka bumi yang terdapat di dunia yang mana lebih kurang sama dengan tempat kita. Cuma mungkin berbezanya dari segi saiz dan juga keluasan tempat tersebut. Okey. Bentuk muka bumi yang istimewa ini menjadikan negara kita sentiasa menjadi tumpuan dan juga perhatian pelancong untuk datang melancong ke negara. Contohnya seperti kita ada kawasan tanah tinggi di Cameron Highland. Siapa boleh respon? Cameron Highland ni terletak di mana? Faham, cikgu. Boleh sesiapa respon? Faham. Siapa ada kepastian dan respon? Okey, bagus. Okey, Cameron Highland terletak di Pahang. Okey, kemudian kita ada kawasan pinggir laut. Okey, iaitu kawasan pinggir laut yang diberikan contoh tu iaitu Pulau Manukan. Siapa tahu Pulau Manukan ni terletak di mana? Sabah itu. Ya betul. Siapa yang respon Izzuddin Izzuddin. Izzuddin. Okey, terima kasih Izzuddin. Okey, Pulau Manukan terletak di negeri Sabah. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita,
Kita tengok dahulu. Ini adalah 4 contoh bentuk muka bumi. Okey, gambar keluar lambat daripada suara saya kan. Okey, ini adalah contoh 4 bentuk muka bumi yang terdapat di negara kita. Antaranya kita ada bentuk muka bumi tanah tinggi, iaitu di kawasan ladang teh ni, gambar sebelah kiri atas. Kemudian kita ada kawasan tanah pamah, iaitu yang dapat kita lihat aktiviti bercucuk tanam, iaitu aktiviti pertanian padi. Kemudian di bahagian bawah ladang teh ni kita ada kawasan pinggir laut, iaitu gambar rajah bagi satu lokasi pinggir laut yang terdapat di Malaysia. Okey, kemudian yang terakhir iaitu saliran. Okey, yang merujuk kepada sungai dan juga tasik. Okey, minta perhatian saliran ini merujuk kepada dua, iaitu sungai dan juga tasik. Okey, insya-Allah kita akan tengok contoh-contohnya melalui video ni. Okey, nanti kita ambil masa lebih kurang 5 hingga 6 minit untuk tengok video ni Okey, ini adalah merupakan salah satu contoh bentuk muka bumi tanah tinggi, iaitu banjaran Croker, merupakan banjaran yang terletaknya Gunung Kinabalu di Sabah. Okay, ini adalah merupakan salah satu pemandangan di sekitar kaki bukit, iaitu di kawasan Kundasang. Okay, ini merupakan kawasan Dairy Farm Fresh di Kundasang, Sabah. Ini pula adalah merupakan sekitar kawasan penanaman, penanaman pertanian aktiviti di Kundasang. Seperti mana juga kita lihat pemandangan ini di kawasan Cameron Highland di Pahang. Ini pula adalah merupakan pemandangan di kawasan bentuk muka bumi tanah pamah dari pandang darat. Kita dapat lihat pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan di kawasan bentuk muka bumi tanah pamah. Antara kita ada kegiatan pertanian, iaitu pertanian padi, dan kita dapat lihat beberapa jaringan pengangkutan di sini. Dan komite elektrik berkendar yang melintasi kawasan pertanian padi ini. Okay, manakala yang seterusnya iaitu bentuk muka bumi pinggir laut. Okay. Khususnya yang terdapat di Malaysia. Okey, manakala bentuk muka bumi yang keempat yang akan kita pelajari iaitu bentuk saliran. Okay, ini adalah merupakan beberapa keratan rentas profil sungai. Okay, dalam gambar ni lebih kepada profil sungai di peringkat hilir sungai. Okay, yang mana kita dapat lihat pembentukan tasik ladang, likuan sungai dan juga kawasan dataran serta delta.
Okey, ini merujuk kepada bentuk muka bumi saliran iaitu contoh tasik. Okey, contoh tasik yang terdapat di Malaysia, kita dah belajar sebelum ni. Antaranya kita ada tasik semula jadi dan juga tasik buatan manusia. Okey, dalam video ini adalah merupakan tasik bera dan juga tasik Cini yang terdapat di Pahang. Okey, sekejap ya, saya baru dapat maklum tadi. Okey, ada yang maklum kata video ni tersangkut ke suara saya yang tersangkut? Saya nak mohon maklum balas, video ataupun suara yang tersangkut. Video. Suara cikgu, suara dengan video. Dua-dua. Suara dengan video. Oh, Dua-dua. suara tersangkut. Dua. Dua-dua sangkut. Nanti saya akan cuba repost balik lah. Saya akan cuba repost balik video ni dekat dalam YouTube. Dan kita teruskan kepada sesi pembelajaran, boleh Boleh. Boleh cikgu. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kita akan tengok balik kepada sesi pembelajaran kita. Okey. Kita terus sambung kepada sesi pembelajaran yang pertama, iaitu bentuk muka bumi tanah tinggi. Okey, bentuk muka bumi tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang mempunyai ketinggian lebih 180 meter dari aras laut. Okey, semua bentuk muka bumi yang ketinggiannya melebihi 180 meter dari aras laut lah tinggi. Okey, terdiri daripada kawasan banjaran gunung dan juga dataran tinggi. Dalam tajuk yang seterusnya nanti kita akan belajar ataupun mungkin anda telah pun mempelajarinya di mata pelajaran yang lain. Contoh-contoh banjaran. Mungkin anda pernah, kita ada yang terletak di Perak, kita ada banjaran Croker yang terletak di Sabah. Kita ada banjaran Tamah Abu, kita ada banjaran Bintang, banjaran Tahar dan sebagainya. Kita ada banyak banjaran. Kalau ikutkan memang tak terhafalkan sebab ada banyak. Itu belum lagi nama-nama gunung. Okay, nama-nama lokasi kawasan tanah tinggi yang terdapat di kawasan banjaran-banjaran tersebut. Okey, taburan kawasan tanah tinggi di semenanjung Malaysia. Okey, tengok sini dia highlight di sini. Taburan kawasan tanah tinggi di semenanjung Malaysia terletak di bahagian tengah semenanjung dan semakin rendah menuju ke arah selatan. Okey, dia banjaran Titiwangsa ini
bermula, kalau siapa yang ingat lagi, kita pernah belajar masa awal-awal dulu. Okey, bermula dari kawasan dataran tinggi Yunan di negara China. Okey, banjaran Titiwangsa ni, kita ni bermula daripada banjaran tinggi Yunan di negara China. Kawasan ni cukup jauh dan panjang. Dia merentas beberapa buah negara sehinggalah banjaran tersebut berakhir di Tampin, Negeri Sembilan. Bangga kita banjaran Titiwangsa kita ni bermula dari negara China yang mana berakhir dekat Tampin di Negeri Sembilan. Itu maksud dia katakan semakin rendah menuju ke arah selatan. Selatan apa? Selatan Semenanjung, iaitu ke arah negeri Johor. Okey, itu di Semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah, kawasan tanah tingginya terikat. Okay, kita boleh buat kesimpulan begini. Kawasan tanah tinggi yang terdapat di Sabah dan Padan, Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Okay, boleh bagi saya contoh satu. Apakah nama banjaran yang terdapat berhampiran dengan Pulau Borneo ataupun Kalimantan? Siapa nak cuba respon? Silakan. Jelas. Dia bunyi. Minta tolong respon. Okey, nanti kata jelas. Jelas ya? Jelas cikgu. Okey. Jelas ya? Okey, ini antara contoh lokasi bentuk muka bumi tanah tinggi yang pertama. Okey, kalau siapa boleh dapat tengok di sini, ada 4 gambar rajah. Okey, yang pertama ni siapa boleh agak terletak di mana ni? Kawasan atas bukit. Di bawahnya ada kawasan bandar. Agak-agaknya di mana ni? Ataupun sesiapa yang pernah sampai ke lokasi ni? Saya tak pernah sampai lagi ni. Ada kemungkinan, kalau tak silap saya, rasanya ini lokasinya terletak di Bukit Bendera Pulau Pinang. Kalau tak silap saya nampak ada macam apa jambatan menghal gambar tu. Di sebelah kanan tu, dandakan tu macam jambatan Pulau Pinang kalau tak silap. Wallahualam. Okey, kemudian kita ada gambar rajah di sebelah panorama tersebut. Yang kedua tu iaitu kawasan Highland. Siapa pernah sampai di sini? Tak ada siapa pernah sampai ke? Pernah? Okey, kemudian kita ada lokasi yang kedua, kita ada Fraser Hill. Okey, di manakah terletaknya Fraser Hill? Siapa nak respon? Cameron Highland. Lokasi penggambaran drama. Di mana? Di Pahang. Okay? Di kawasan Janda Baik di Pahang. Okey, ini terletaknya kawasan Fraser Hill. Dia lebih kurang laluan utama nak naik ke Genting Highland. Yo, green ni yo. Okay, kita akan jumpa Fraser Hill dulu. Ya? Okey. Kawasan peternakan lembu. Okey, kalau kita lihat di sini, gambar rajah ni, kawasan peternakan lembu ni seolah-olah macam dekat mana? Siapa pernah tengok gambar rajah ni? New Zealand. New Zealand. New Zealand. Macam di New Zealand. Okey, kawasan Sabah merupakan kita panggil dia sebagai macam mana? New Zealand Malaysia. Okay, New Zealand Malaysia. Yang mana persekitaran dia yang sejuk, suhunya yang rendah, panorama dia yang ada kabus, ada awan sampai dekat kawasan Gunung Kinabalu tu menyerupai
kawasan penternakan di New Zealand, di Malaysia. Dia ada baru keluar Bukit Bendera di Pulau Pinang. Nasib baik tak salah apa yang saya sebut tadi. Okay, kita ada Cameron Highland di Pahang, kemudian kita ada Fraser Hill di Pahang. Dekat paparan saya ni. Paparan semua keluar tak maklumat ni? Tak Okey. keluar Keluar. Okey, boleh Keluar. Keluar. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Bentuk muka bumi tanah pamah. Okey, tanah pamah lambat pula keluar macam sangkut je. Paparan awak semua keluar tak bentuk muka bumi tanah pamah? Keluar. Keluar okey. Nampak. Okey, baik. Bentuk muka bumi tanah pamah. Tanah pamah merujuk kepada kawasan tanah yang rata ataupun tanah yang beralun. Tanah pamah ini bukan sahaja merujuk kepada kawasan tanah yang rata. Saya takut nanti tiba-tiba awak salah faham. Ada pertanian, contohnya seperti pertanian kelapa sawit, pertanian getah dilaksanakan di kawasan yang berbukit. Okey, yang mana ada kemungkinan kawasan berbukit itu tidak sampai melebihi daripada 180 meter. Kawasan itu kita panggil dia sebagai kawasan tanah yang beralun. Kurang daripada 180 meter. Biasanya kawasan ini terdiri daripada kawasan delta, dataran dan juga lembangan sungai. Ketiga-tiga kawasan ini terletak di kawasan sungai. Kawasan tanah pamah penting bagi pembinaan kawasan, terutamanya untuk pertempatan. Pertempatan ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada kawasan rumah, kawasan pembinaan apa-apa sahajalah, bangunan kedai dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada kawasan pertanian. Sebagai contoh, kita dah tengok dekat dalam video tadi, kita ada kawasan pertanian padi, kemudian kita ada pertanian getah, kelapa sawit, kita ada pertanian koko, kita ada pertanian lada hitam, nenas dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada kawasan perindustrian. Ya. Kalau ada nak tanya boleh terus tanya, silakan. Tak ada? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, kemudian kita ada kawasan perindustrian. Kawasan perindustrian ini adalah kawasan yang dibinanya kilang-kilang, terutamanya untuk kilang-kilang yang besar, dan juga kawasan perindustrian dalam kategori kecil, iaitu industri kecil sederhana. Sebagai contoh, kilang membuat keropok, kilang membuat kraft tangan, kilang membuat perabot yang berskala kecil. Okey, dan kita ada pembinaan infrastruktur. Okey, infrastruktur merujuk kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat. Okey, merujuk kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat. Contohnya, seperti yang ada dekat dalam paparan ni, kita ada jalan raya. Kemudian kita ada banyak lagi kemudahan-kemudahan yang lain, seperti contoh sekolah, kita ada pasar raya, kita ada pusat-pusat pelancongan, pusat hiburan dan sebagainya. Itu semua adalah kemudahan infrastruktur yang disediakan kepada masyarakat. Okey, kita lihat sebagai contoh yang ada di sini. Okey, contoh yang pertama kita ada kawasan pertanian. Okey, ini adalah merujuk kepada kawasan pertanian padi. Okey, siapa boleh nyatakan pada saya apakah objek yang seperti macam ada longkang ni? Siapa boleh bagi tahu saya? Apakah ciri-ciri tersebut merujuk kepada apa? Keparitan. Okey, ini adalah parit.
sistem peparitan, okey, untuk tujuan apa? Apa tujuan parit itu dibina di kawasan pertanian? Bagi air kat padi. Okey, bagus. Untuk tujuan mengairi kawasan pertanian padi. Biasanya kita jarang dapat tengok parit ni, sistem peparitan ini. Sebab kebanyakannya sebab itu sistem peparitan ini banyak terdapat di kawasan tepi-tepi jalan raya. Okey. Walau bagaimanapun kadang-kadang kita jarang dapat lihat sistem peparitan ini yang agak sempurna. Kecuali awak boleh pergi ke negeri Perak dan juga Kedah. Okey, di negeri Perak dan juga negeri Kedah, sistem peparitan ini sangatlah efisien. Okey, sangat-sangat membantu sektor pertanian di situ. Yang mana kalau siapa pernah pergi ke negeri Perak, kawasan tersebut juga dinamakan sebagai nama tempat ni. Okey, kita ada nama sebagai contoh di Perak tu, kita ada nama dia Parit Kiri, Parit Kanan. Nama dia kawasan tu, nama kawasan tu Parit. Okey, jadi dia meluaslah penggunaan nama Parit itu. Okey, kemudian kita lihat kepada fungsi tanah pamah yang kedua. Okey, iaitu jalan pengangkutan. Ni kita nak bina jalan raya. Seperti mana kita tengok dalam video sebentar tadi, kita dapat lihat bagaimana komuter itu adalah merupakan trend berkembar komuter kereta api laju yang bergerak daripada Selangor ke negeri Kedah. Okay, berakhir di Padang Besar di Kedah ataupun Padang Besar di Perlis. Okay, yang mana dia memendekkan masa perhubungan daripada tengah-tengah Malaysia ke utara Malaysia. Okey, kawasan jaringan pengangkutan tersebut juga dibina di kawasan tanah pamah, iaitu kawasan tanah yang rendah, bagi tujuan memudahkan kita bina laluan tersebut. Okey, yang ketiga kita ada kawasan pertempatan. Kawasan pertempatan ini lebih kepada merujuk semua lokasi pertempatan yang terdapat di Malaysia. Okey, sebagai contoh, nanti kalau anda diminta untuk menjawab soalan esei, awak semua boleh bagi mana-mana contoh kawasan pertempatan. Sebagai contoh kawasan tanah pamah, semua jawapan itu betul, tak ada masalah. Sebab kebanyakan lokasi kawasan pertempatan dibina di kawasan tanah pamah. Sebagai contoh, paling mudah untuk awak bagi ialah awak namakan lokasi-lokasi bandar-bandar utama yang terdapat di Malaysia. Awak letaklah nama Seremban. Kalau contoh dekat Negeri Sembilan, kita ada Seremban, kita ada Nilai, kita ada Senawang. Kemudian kalau ada di negeri-negeri lain, sebagai contoh Alor Gajah di Melaka, kita ada Shah Alam di Selangor, kita ada mana lagi, Johor Bahru di Johor. Semua contoh-contoh itu diterima. Tiada yang salah. Okey, jelas Okey, kemudian kita ada fungsi lain kawasan pertempatan, fungsi lain kawasan tanah pamah, iaitu sebagai kawasan pertanian. Okey, yang mana kita boleh lihat di sini, ini adalah merupakan lokasi bagi kawasan pertanian kelapa sawit. Okey, kelapa sawit ni cukup rendah pokok dia. Yang mana sekarang kita dah dapat berjaya hasilkan kelapa sawit yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh kurang daripada 5 tahun. Jadi pokok ni antara pokok 3 juga mengeluarkan hasil yang begitu banyak. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, yang seterusnya yang ketiga, iaitu bentuk muka bumi pinggir laut. Okey, kenapa? Sebab semua persekitaran kita di Malaysia adalah kawasan pinggir laut. Bermulalah daripada negeri Perlis di utara ke kawasan negeri Johor di selatan dan patah balik ke kawasan negeri Pantai Timur, iaitu di Kelantan. Semua kawasan negeri-negeri tersebut adalah kawasan pinggir laut, termasuklah Sabah dan Sarawak.
Okey, yang mana di sini dia kata panjang pinggir laut iaitu kira-kira 4,800 kilometer. Okey, ini cukup jauh perjalanan ni. Okey, yang mana dikelilingi oleh dua laut utama iaitu Laut Cina Selatan. Ada 3 sini okey. Ada 3 iaitu Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi. Dan kita ada 2 selat iaitu Selat Melaka dan juga Selat Teberau. Cuma Selat Teberau tidak dinyatakan di sini. Seperti mana yang kita dah belajar dalam tajuk bab yang kelima tempoh hari. Okey, dalam poin yang kedua, setiap negeri mempunyai kawasan pinggir pantai. Okey, cuba anda perhatikan balik peta Malaysia. Ada tak negeri yang tidak mempunyai kawasan pinggir pantai? Siapa yang jumpa boleh tolong respon? Jadi maknanya semua kawasan negeri-negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir pantai. Okey, yang ketiga dikatakan di sini terdapat pelbagai bentuk muka bumi, kawasan pinggir laut. Contohnya seperti teluk, tanjung, gua dan juga lagun. Okey, nanti kita akan tengok contoh-contoh yang ada. Okey, Malaysia terletak di atas pentas benua iaitu kawasan perairan yang cetek ataupun pentas Sunda. Okay, pentas benua sama juga istilahnya dengan pentas Sunda. Iaitu merujuk kepada kawasan perairan yang cetek. Okey, minta tolong take note istilah ini sentiasa digunakan. Okey, juga digunakan dalam peperiksaan. Takut-takut terkeluar dekat dalam soalan periksa. Okey, kedalaman pentas benua adalah kurang daripada 180 meter dari bawah laut. Okey, dari aras laut tu, daripada permukaan laut yang kita lihat, dia 180 meter ke dalam laut. Okey, sebagai contoh, okey, semua boleh rujuk kepada paparan yang saya kongsikan ni. Okey, dalam bentuk bulatan ni, okey, dalam lingkungan bulatan yang berwarna merah ni, semua boleh nampak Okey, kalau di sini kita dapat perhatikan ada tona warna yang berbeza. Okey, warna yang semakin gelap merujuk kepada kawasan perairan yang lebih dalam. Jadi Malaysia terletak di kawasan pentas Sunda. Maksudnya perairan laut kita ni hanya pada kedalaman kurang daripada 180 meter sahaja. Maksudnya laut kita ni tak cukup dalam lagi. Ada lagi dalam. Siapa yang masih ingat video yang kita tengok dekat dalam bilik Frog Classroom hari tu? Di manakah terletaknya jurang paling dalam di dunia? Palung Mariana. Palung Mariana. Iaitu jurang Mariana yang terletak di mana? Lautan Pasifik. Filipina. Berhampiran dengan Filipina. Ya, dekat je dengan kita. Kita juga mempunyai lautan yang laut yang tercetek, dan kita juga berhampiran dengan laut yang paling dalam, iaitu jurang yang paling dalam di laut jurang Mariana yang terletak berhampiran dengan Filipina. Okey, kita tengok yang keempat iaitu bentuk muka bumi, yang seterusnya iaitu saliran. Okey, Malaysia mempunyai banyak cawangan sungai kerana kita di Malaysia menerima jumlah hujan yang lebat. Okey, sepanjang tahun kira-kira 2,600 milimeter setahun. Ini jumlah yang diukur dalam tempoh setahun. Jangan salah faham nanti awak kata banyaknya jumlah hujan. Ini dia kira setahun.
Okey, ciri-ciri sungai di Malaysia. Sekejap sebelum saya teruskan. Siapa nak respon? Saya nak tanya, macam mana jumlah hujan diukur? Siapa boleh respon? Macam mana kita mengukur jumlah hujan? Menggunakan apa? Tadah baldi ke macam mana? Hujan air tu yang ke laut. Kira jumlah air ke laut. Lagi? Menarik tu. Kita mengira jumlah air ini menggunakan tolok hujan. Okey, ada satu peralatan yang dinamakan sebagai tolok hujan. Okey, nanti lepas kelas ni awak cuba Google lah. Google macam mana rupa bentuk tolok hujan. Macam mana fungsi tolok hujan itu untuk kita gunakan. Nak kira jumlah air hujan. Okey, jumlah air hujan tu dikira setiap hari. Okey, ciri-ciri sungai di Malaysia, kita tengok kepada poin yang kedua, adalah berjeram di kawasan hulu sungai. Nanti kita akan belajar. Kita ada 3 peringkat sungai. Kita ada hulu, kita ada peringkat tengah dan juga kita ada peringkat hilir nanti. Untuk yang ni kita belajar umum dahulu. Okey, yang mana kawasan yang berjeram di peringkat hulu sungai berliku-liku di kawasan tengahnya. Manakala proses pemendapan berlaku di bahagian hilir. Iaitu kebanyakan kawasan di muara sungai ataupun di kawasan yang dah sungai yang dah menghampiri kawasan bandar utama di Malaysia. Sebagai contoh Kota Baru di Kelantan, kemudian contoh lain Kuala Terengganu, Kuantan di Pahang. Okey, berlaku pemendapan di kawasan peringkat hilir sungai. Okey, poin yang ketiga, kawasan tasik di Malaysia pula terdiri daripada tasik semula jadi dan juga tasik buatan manusia yang menjadi destinasi pelancongan terkenal. Antara contohnya yang seperti saya dah sebut, iaitu kita tengok contoh-contoh yang ni. Okey, contoh yang pertama likuan sungai. Penjuru kanan gambar raja di sebelah kiri. Atas. Okey, likuan sungai yang terdapat di, kalau tak silap saya ni, kawasan sungai yang terdapat di negeri Sabah ataupun Sarawak. Okey, ni antara salah satu contoh lah. Okey, yang berlaku pemendapan. Okey, kalau kita dapat lihat di kawasan tepi sungai tu dah berlaku pemendapan. Okey, berlaku pemendapan di kawasan ini. Yang saya tunjuk pada cursor ni. Ni dah berlaku pemendapan di sini. Okey, siapa boleh respon? Kat mana gambar raja yang cantik yang dekat sebelah kanan tu? Ada boat lalu dekat tengah-tengah bandar. Di mana ni? Kat Eropah. Melaka. Dekat Eropah Okey. Ada bagus. Bendera dekat Eropah ada bendera Malaysia je kan. Okey, ini adalah merupakan aktiviti river cruise. River cruise di Melaka. Siapa pernah naik? Tolong respon. Siapa pernah naik river cruise ni? Saya nak tak? Saya. Saya nak tanya pengalaman sikit. Bila mana semua yang pernah naik river cruise tu, ni nak bagi pengalaman dan juga pengajaran. Okey, pengalaman dan pengajaran kepada siapa yang dah pernah naik. Okey, masa awak naik river cruise tu, naik boat tu, awak berada di mana? Di hadapan bahagian boat ke di bahagian belakang boat? Belakang. Ada. Oh, tak ada siapa yang duduk kat depan Pemandu. Rugi sangat siapa yang tak pemandu duduk kat depan, pemandu di belakang. Okey, kalau siapa yang duduk kat depan dia boleh rasa lah. Dia boleh rasa seolah-olah macam dia dia naik kapal Titanic kan. Kapal Titanic tu duduk dekat anjing kapal tu. Lepas tu dia pegang tangan, kemudian terkena tempias deruan air sungai yang begitu Siapa boleh respon pada saya?
yang begitu apa? Begitu nyaman ya? Siapa yang pernah naik dia tahu pengalaman apa bau air dekat dalam river Crusoe. Siapa boleh respon? Tak boleh tahan cikgu bau. Air dia rasa macam mana? Tak boleh tahan. Kenapa dia tak boleh tahan tu? Okey. Kenapa saya tanya? Saja je saya nak test sebab siapa yang pernah naik biasanya mereka akan siapa yang tak pernah naik pun cuba elakkan daripada berada di depan. Okey, di depan boat. Sebab apabila boat itu bergerak, percikan-percikan air, okey, siapa yang duduk bawah boat tu? Okey, percikan-percikan air daripada boat river cruise tu akan terpercik sewaktu awak menaiki boat tu. Jadi janganlah awak rasa wah nyamannya, wah sedapnya, seronoknya, sejuknya air ni. Sebenarnya air itu busuk. Okay? Air itu sangat-sangat busuk. Tetapi air itu kotoran sampah. Tetapi sifat semula jadi laluan tersebut, iaitu laluan itu dibuat daripada kawasan Kuala. Okay? Yang mana sifat kawasan itu tanahnya adalah tanah berlumpur. Okay? Tanah berlumpur ni baunya sangat-sangat busuk. Jadi yang awak cium bau busuk tu adalah bau semula jadi. Okay? Bau semula jadi sifat lumpur. Bukannya bau busuk sampah. Awak takkan jumpa sampah terapung. Okay? Di situ. Bezanya kalau mungkin ada orang buang lah. Saya tak boleh letak. Cuma sebenarnya dia boleh jadi bau air tersebut. Okay, air di peringkat Kuala Sungai. Aktiviti menjaring. Okay, aktiviti ada orang menjaring ikan. Okay, kalau kita perhatikan, ini adalah satu gambaran yang tidak logik. Okay, yang mana di belakang tu kita boleh lihat kawasan apa tu. Pokok apa? Siapa boleh respon? Tu pokok apa tu? Pisang. Tak ada siapa yang nak respon. Kita tak kenal pokok. Pokok pisang. Pokok pisang Okey, ini sebenarnya adalah situasi yang berlaku semasa musim banjir. Ada yang jawab kelapa. Ya Allah, kat mana rupa kelapa tu? Kelapa dengan batang pisang Okey, itu pokok pisang. Yang mana ni berlaku banjir. Okey, yang mana penduduk tempatan mengambil peluang untuk melakukan aktiviti perikanan, menjaring ikan sewaktu musim banjir. Okey, dan yang keempat, gambar yang terakhir, kita dapat lihat gambar lokasi air terjun, yang terdapat di salah sebuah air terjun di Malaysia. Saya nak tengok ada tak ada gambar, tak ada nama. Okey, jadi ni tak pasti di manakah lokasinya. Ni menggunakan teknik shutter speed slow, yang mana kalau siapa yang belajar teknik mengambil gambar ni, awak boleh dapatkan gambar scenery yang begitu cantik, seolah-olah gambar tu airnya seperti berhenti. Okay? Siapa yang pandai buat kamera trick, ambil gambar macam ni, nanti bagi tahu saya nak assign untuk tugasan ambil gambar di sekolah nanti tahun depan ke, mula dari sekolah nanti saya akan bagi kebenaran untuk jadi juru foto di sekolah. Okay, siapa yang ada kemahiran untuk ambil gambar macam ni. Itu satu kelebihan lah. Nanti boleh praktis kat rumah. Okay, ni juga adalah merupakan salah satu lokasi bentuk muka bumi saliran yang terdapat di Malaysia. Okay, kita cuba uji minda sekejap. Soalan yang pertama. Wah, tu mengaku kan Najmi kata, saya pandai cikgu. Okay, nanti kita test lah, tengok. Ya ke? Okey. Soalan yang pertama, apakah perbezaan antara kawasan tanah tinggi dengan kawasan tanah pamah? Siapa nak respon? Silakan. Siapa Saya. boleh respon? Saya nak tanya. Ya, silakan. Kawasan tanah tinggi
ketinggian dia melebih 180 meter ke atas, manakala Tanah Pamar pula ketinggian dia bawah 180 meter. Okey, bagus. Okey, saya perbetulkan sikit. Okey, tadi kawasan tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Manakala kawasan tanah pamah kurang daripada 180 meter dari aras laut. Okey, kita lihat di sini. Okey, berpandukan buku teks. Okey, kita tengok berpandukan buku teks. Saya harap keluar lah. Okey, berpandukan pada buku teks muka surat 59. Keluar tak? Tak keluar? Okey, baru keluar Okey, buku teks pada muka surat 59. Inilah merujuk kepada pentas Sunda. Okey, saya nak fokus kepada pentas Sunda. Alamak, dah besarkan pula. Okey, kawasan dataran. Okey, kawasan dataran di permukaan bumi kita, jarak daripada laut masuk ke bawah dasar laut dia tidak melebihi 180 meter. Jadi Malaysia mempunyai kawasan perairan pentas Sunda. Lautnya tidaklah begitu dalam. Okey, kita habiskan dulu untuk aktiviti 6.1 pada hari ini. Saya tak nak pergi go through banyak. Kalau diikutkan kita ada beberapa lagi untuk 6.2 dan 6.3. Okey, sekarang ni buka pada Padlet. Tengok pada ruangan chat tu, cuba klik. Okey, cuba klik pada ruangan chat. Pastikan dia keluar ke, belum maklumkan. Tolong respon supaya saya tahu. Okey, bila awak dah klik pada pautan tu, dia keluar kat mana? Ada tak gambar di situ? Wah, dah ada yang like. Wah, gambar ni saya tak jadi pada hari ni. Okey, tolong respon pada ruangan Padlet yang saya kongsikan. Okey, namakan satu lokasi kawasan yang pernah anda lawati. Okey, ataupun kunjungi di Malaysia. Ada 3 lokasi di situ. Abaikan sungai sebab sungai ni tak ada siapa yang pergi sungai kan. Kecuali kalau orang tu pergi memancing ataupun sebagainya. Okey, kalau tak ada lagi lokasi kawasan yang awak pergi, tulis je tiada. Okey, jadi kita respon di situ. Ikut arahan, sertakan gambar sekiranya ada. Okey, pastikan gunakan nama sebenar Mak Muhaimin. Daripada kelas mana ni? Cikgu. Saya ada 3 kelas hari ni. Saya tak ingat awak ni dari kelas mana. Ya, siapa nak respon tu? Silakan. Nak nama tempat ke negeri? Nama tempat ke negeri? Nama lokasi tempat yang awak pergi. Macam contoh, kawasan tanah tinggi. Saya pernah pergi ke Cameron Highland. Tulis situ, Cameron Highland. Jadi saya nak tahu awak punya, saya bukan apa, saya nak kita kongsi pengalaman supaya awak tahu lokasi-lokasi yang awak pergi tu sebenarnya awak, itulah benda yang kita belajar hari ni. Maknanya antara contoh, sebenarnya saya dah pernah sampai cikgu ke Cameron Highland. Cuma tak tahu rupanya Cameron Highland tu sebenarnya kategori kawasan tanah tinggi. Cuma tahu pergi, okey jom kita pergi Cameron Highland, pergi macam tu. Nanti tak tahu kan. Okey, kongsikan di sini. Saya nak kita sama-sama kongsi pengalaman pergi ke lokasi-lokasi yang pernah awak kunjungi ataupun awak lawati.
Rafiq Danish, dia tulis tak pernah. Wah, mana-mana lah kawasan tak pernah ke? Okey, macam contoh kawasan Tanah Pamah. Tak pernah lawat mana-mana. Kalau Langkawi, Langkawi. Langkawi tu termasuk dalam kategori kawasan apa? Langkawi tu termasuk dekat dalam kategori pinggir laut. Okay, kawasan pinggir laut. Sebab kita pergi ke pulau. Kawasan Pulau Langkawi tu kita ada pantai, kita ada kawasan Teluk, tu kawasan pinggir pantai. Sebenarnya dah pernah sampai tu. Mustahil kalau semua orang tak pernah sampai ni. Mesti ada ni. Saya percaya semua orang pernah sampai. Nur Farah Syarhana. Okey, kita tengok sini. Farah Syarhana kata tak pernah pergi kawasan mana tadi dah bergerak juga. Kawasan Tanah Pamah. Kawasan Tanah Pamah ni bagi je. Mana-mana contoh. Macam contoh mungkin pernah pergi ke mana-mana bandar-bandar utama yang ada di Malaysia. Semua merujuk kepada kawasan Tanah Pamah. Tak kisah. Itu kita terima. Tak ada masalah. Sebab kita sebenarnya hari ni kita nak belajar menyatakan contoh. Sebab nanti bila dalam contoh kawasan bentuk muka bumi tu, nanti takut awak tak ada contoh nak dinyatakan. Sayang contoh tu nanti akan memberikan awak satu markah. Okey, kebanyakannya ramai yang dah respon pergi ke kawasan tanah tinggi Cameron Highland. Okey, kawasan pinggir laut ke Pulau Langkawi dan juga Pulau Pontian. Okey, bagus. Okey, lagi. Siapa yang pernah pergi lagi? Balik kampung. Balik kampung kat mana tu? Kampung di mana? Nyatakan kampung tu di mana. Saya tak tahu kampung awak di mana. Kongsikan. Ni gambar alien mana pula ni keluar ni. Alien ni salah planet ni. Dia bukan belajar kat bumi ni. Dia planet dia rata je. Sebab tu kepala dia pun macam tu lah. Okey, Fahir Roslan. Dia pernah pergi ke kawasan tanah tinggi Fraser Hill. Okey, bagus. Hadi Khusyairi. Okey, Gunung Angsi. Ni betul ni. Okey, pengalaman pergi ke Gunung Angsi. Ni cabaran untuk sesetengah yang berjaya sampai je. Sebab dia memerlukan stamina. Ni Fahir Roslan ni kenapa ni panjang dia punya codingnya ni. Ada yang tanya, kawasan tanah tinggi Gunung Datuk, kawasan tanah tinggi yang cikgu. Ya, betul. Okay, kawasan Gunung Datuk tu adalah kawasan tanah tinggi. Kawasan banjaran terakhir banjaran Titi Wangsa kita, itulah antara penghujung banjaran Titi Wangsa. Yang bermula daripada dataran tinggi Yunan di China. Okey, dia nak respon ni. Siapa ni yang pergi ke Pulau Tioman? Saya tak tahu nak respon pada siapa sebab nama dia anonymous. Okey, Adam Nafal pernah sampai ke tanah tinggi Genting Island. Pergi di mana tu Genting Island tu? Taman tema dia. Kawasan Tanah Pamah, Adam Nafal. Tulis situ kampung nenek. Kampung nenek kat mana Adam Nafal? Saya tak tahu kampung awak di mana.
Kampung Batu Tiga Nenek saya tahu lah. Ni Acik tua mana pula datangnya pakai lobai pula. Tu mana gelap tak ada. Okey, di Kuala Berang. Kuala Berang terletak di Terengganu. Okey, terima kasih Adan Afai. Okey, ada seorang ni, kawasan Tanah Tinggi. Gunung Kinabalu. Siapa ni Gunung Kinabalu ni? Ada yang pernah sampai Gunung Kinabalu? Tolong respon. Sebab tak ada nama, saya tak tahu nak respon pada siapa. Ni kenapa ramai sangat anonymous ni? Ada 7-8 orang anonymous. Tak ada nama, saya tak tahu siapa yang respon. Masa kita dah pun 3.34. Kalau ikutkan kelas kita, waktunya dah habis. Okey, InsyaAllah kita akan teruskan sesi PDP kita pada minggu yang seterusnya. Okey, untuk aktiviti yang tadi tu, untuk aktiviti pada Padlet tu awak boleh teruskan sehingga jam 4 petang. Saya akan biarkan saja Padlet tu terbuka. Okey, boleh respon di situ. Nanti saya akan tengoklah, saya akan respon ke mana tempat-tempat yang pernah anda semua sampai. Okey, sebelum saya akhiri untuk kelas kita pada hari ini, saya nak maklumkan berkenaan dengan peperiksaan pertengahan tahun pada minggu hadapan. Okey, saya nak tanya, semua dah maklum ke bagaimana format peperiksaan? Saya nak minta tolong respon. Kalau dah maklum, saya tak perlu bagi tahu balik. Untuk hari ni, Rin tekak saya nak bagi tahu nanti. Dah dimaklum dah. Dah maklum ke? Dah cikgu. Dah. Dah. Dapat maklumat daripada mana ya? Cikgu mata pelajaran yang lain. Maksud saya tanya, ya? Daripada cikgu mata pelajaran yang lain. Maksud saya macam ni. Okey. Dia mungkin agak berbeza. Okay, untuk geografi agak berbeza. Peperiksaan mata pelajaran geografi hanya akan keluar soalan objektif dan juga struktur sahaja. Okay, untuk peperiksaan kali ini hanya soalan objektif dan juga struktur sahaja. Tidak ada soalan esei. Maklum ya? Tidak ada soalan esei sebab anda semua akan menjawab secara atas talian. Nanti takut akan ada berlaku masalah nak type ataupun nak menjawab soalan esei. Okay, yang ada hanya objektif dan juga struktur sahaja. Boleh faham ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, sebelum terlupa, tolong sekali lagi isi balik kehadiran pada Google Classroom yang ada. Okey, Google Classroom yang ada tu. Saya akan tutup Google Classroom punya kehadiran tepat pada jam 3.45. Selepas itu, kehadiran tidak akan dikira. Okay, semua kehadiran akan keluar sebagai ponteng kalau awak tak isi kehadiran di situ. Kalau ada masalah tak boleh isi Google Form, tolong PM di grup Telegram. Jangan PM personal. Okay, saya tekankan sekali lagi, tolong jangan PM personal. PM secara dalam grup. Sebab saya terlalu banyak private message yang ada. Saya ada lebih kurang 35,000 chat yang saya tak pernah buka lagi. Okay, jadi ada kemungkinan chat awak tu tenggelam ke dasar lautan. Bawah Jurang Mariana tadi tu. Okay, ada yang tanya nak link Google Classroom. Awak masuk je ID dia 5. Terus kepada Google Classroom. Najmi macam tak pernah masuk je Najmi.
Isi cepat-cepat Najmi. Siapa yang boleh isi kaliran, tolong isi secepat mungkin. Kantoi. Dia tahu tekan link Mobile Legend je tu. Okey, ada sebarang soalan nak tanya? Silakan. Kalau dah isi, tak perlu isi lagi. Awak boleh semak dekat situ. Dah isi ataupun belum. Okey, saya share sekejap. Di sini ada 49 orang. Okey, ada 49 orang yang dah pun mengisi kehadiran. Okey, boleh semak dekat sini kehadiran yang dah diberikan. Dan telah pun berjaya diisi. Okey, untuk yang lain-lain ni setahu saya masing-masing ada kelas KKQS selepas ni. Okey, saya tak berniat nak panjangkan sesi PDP, takut nanti akan mengganggu kelas KKQ awak selepas ni ataupun kelas KKQ waktu malam. Cikgu, KKQ Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan dulu kelas. Ya. Cikgu, KKK hari Isnin kita cikgu. buatlah cikgu. Okey. KKQ hari Isnin. Okey. Maknanya hari ni ada apa? Selepas Ada kelas apa-apa saya je. ni ada apa-apa tak? Pasti Mana kelas saya yang terakhir? Okey, baik. Okey, tak apa ke macam tu. Okey, insyaAllah kita akan macam ni. Saya akan bagikan satu contoh ujian dan satu contoh bagaimana awak nak menjawab ujian sewaktu peperiksaan pada minggu depan. Saya takut nanti tiba-tiba pada hari kejadian awak jadi macam apa, terperanjat. Okay, terperanjat sebab macam ni ke pula ujian. Takut tiba-tiba awak kata tak tahu nak jawab macam mana. Jadi saya akan sediakan satu contoh borang Google Form yang mana awak perlu jawab dan reply balik, okay, melalui submit tu. Bagaimana kalau awak dah berjaya jawab submit, okay, maksudnya macam tu lah nanti pada hari peperiksaan tersebut. Boleh faham ya? Google Boleh cikgu. Form Ya. Penggunaan untuk peperiksaan geografi, peperiksaan pertengahan tahun, saya akan gunakan kaedah Google Form. Okay, Google Form tu last sekali cukup masa awak tekan butang submit sahaja. Tapi nanti saya akan bagi dulu contoh bagaimana awak berhadapan, okay? Bagaimana awak menghadapi situasi pada hari peperiksaan tu sebagai contoh. Jangan kata keluar soalan exam pula. Okay, saya bagi contoh saja. Okay, supaya takut nanti awak tak terperanjat tiba-tiba lah macam ni pula tak bersedia. Okay, apa yang saya nak ialah sebaiknya gunakan komputer. Ya, saya. Lepas kita submit tu dia ada view score ke? Tengok markah kita betul ke tak? Okey, untuk Ke dia tak peperiksaan nak? tak keluar. Saya takkan keluarkan. Sebab nanti dia kena return dengan sebab di bahagian soalan yang bahagian struktur, ada bahagian soalan yang saya kena semak manual. Okay, jadi keseluruhan jawapan tu tak akan keluar. Nanti bila saya dah return balik kepada pelajar, barulah awak akan dapat terima berapa markah peperiksaan tu. Boleh maklum ya? Boleh. Okey cikgu. Dan satu lagi, saya difahamkan, saya difahamkan oleh penolong kanan akademik, sesiapa yang tidak hadir ataupun tidak menjawab soalan peperiksaan pada hari berkenaan dianggap tidak hadir. Maksudnya tidak ada peperiksaan ulangan. Sebab anda diandaikan adalah datang pada hari persekolahan. Sebab kita sekarang ni adalah hari bersekolah. Dia tak ada istilah, oh cikgu saya pergi bercuti. Tak ada. Awak tak hadir ke apa-apa, dia akan tulis di situ tidak hadir. Okey?
Kalau tak ada apa-apa soalan, kita akhiri kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih atas penyertaan dan juga pelibatan pada hari ini. Pastikan jangan tinggalkan Padlet tu macam tu je. Tolong siapkan dulu tugasan tu, perkongsian bersama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Rafiq dan ni sebenarnya boleh ada lima klon Teruja saya ada lima klon dia ni. Macam mana awak buat ni Rafiq? Dah lari lah. Saya masuk banyak kali. Masuk banyak kali, ya Allah. Tak sangka ke? Ya saya. Ina kan. Ya, ada apa Iman? Ina, dia kena jumpa mak dia. Jadi saya tak pasti lah kalau dia boleh ambil teks kata hari tu. Saya tak berapa jelas lah. Iman boleh check tak? Saya tak jelas apa benda yang diperkatakan tadi. Ada. Cikgu, kalau tak sempat nak submit sebelum masa tamat, apa kita punya jawapan tu dia terus hantar ke dia dismiss? Okey, setakat ni saya tak cuba lagi kaedah tu. Tapi dia kena faham macam ni. Waktu peperiksaan tu telah pun ditetapkan. Telah ditetapkan selama 1 jam setengah. Jadi maksudnya kalau lebih daripada 1 jam setengah tu, macam mana kalau nak andai kata tak hantar, awak sedang menduduki. Tapi awak melanggar masa yang telah pun ditetapkan. Saya takut macam ni lah. Takut mungkin ada arahan daripada pihak sekolah. Dia kata kalau siapa terima. Tu saya tak boleh nak jawab apalah. Maknanya kita kena akur lah arahan daripada pihak sekolah. Kalau kata anda tak sempat siap juga 1 jam setengah, tekan saja butang submit. Okay, kita akan kira mengikut jawapan dan juga markah yang ada. Jelas ya? Jelas, tapi takut tiba-tiba internet lambat, loading lambat, semua habis nak submit nanti. Ya. Cuba elakkan tu kalau dapat ke. Cuba minta kerjasama adik-beradik yang lain. Kata hari ni kakak ada exam, kata jangan download YouTube ke, tengok cerita Korea ke waktu tu, tengok Netflix ke masa tu kan. Cuba elakkan. Okey, Irdina dia guna phone mak. Jadi tak pasti dia boleh jawab ataupun tidak sebab kebanyakan kelas dia tak masuk. Alamak. Okey, sebab ini dah dinyatakan, dah dimaklumkan dekat dalam group parent sendiri. Group parent pun dah maklum. Saya dah edarkan jadual peperiksaan tu. Sepatutnya ibu bapa dah pun faham. Okey, yang mana anda semua dikendaki menjawab peperiksaan secara online. Yang ini saya tak boleh nak respon, saya tak berani nak respon sebab keputusan ni semua atas penolong kanan pentadbiran. Okey. Nanti boleh tak Irdina cuba untuk mesej saya, bagi tahu masalah dia. Saya akan cuba tengok macam mana kalau boleh kita selesaikan masalah ni. Ya. Okey, ada soalan lain daripada yang lain-lain? Tak ada cikgu, terima kasih. Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada saya akan tamatkan kelas ini. Ya, sama. Okey, terima kasih semua. Cikgu. Bye. Ya, sama. Ya, bye.